yang tidak membenarkan bukan Melayu menjadi menteri besar, hari ini DAP sudah jadi menteri besar di Perak. Saudara, dan siapa yang menjadi saya terlibat dalam pembentukan kerajaan di Perak ya. Saudara sekejap. Ini fakta ya. Ini fakta. Saudara bertenang sekejap ya. Fakta, saya terlibat dalam pembentukan kerajaan negeri Perak. DAP lah yang pertama kali memberikan komitmen melantik PAS sebagai menteri besar di Perak. Tidak. Itu sebenarnya adalah kompromi. Kompromi yang dihasilkan apabila tuanku Sultan Perak tidak terima nama yang dikeluarkan oleh DAP supaya Yaiku Ham menjadi menteri besar negeri Perak. Tak ada. Dan pada hari ini yang memerintah negeri Perak sebenarnya bukan menteri besar dengan izin, dengan penuh hormat. Yang menjadi menteri besar hari ini mungkin pada namanya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Nizar. Tetapi sebenarnya yang pegang kuasa di Perak adalah parti DAP dan bukannya parti PAS. Okey, kita ini ya, saudara pengerusi, ini adalah minda utusan Malaysia. Minda yang sudah ketinggalan zaman. Minda yang tidak mengikuti perkembangan, dan inilah minda UMNO dulu dan sekarang. Tidak. Tuan pengerusi, Datuk Usam boleh peli saya, tetapi ini realiti. Tanyalah kepada sesiapa di Perak, siapa yang in control di Perak. Kalau tak percaya, pergilah tengok di negeri Perak. Saudara pengerusi, saya beri satu contoh ya. Satu contoh bagaimana PAS memasarkan Islam secara yang hikmah. Di Perak tiap-tiap minggu kita ada perbincangan parti-parti politik di mana Quran dibaca. Dan sekarang ini ahli Esko Kerajaan Negeri Perak daripada DAP boleh memetik ayat Quran sama lancar dengan saudara Khairi. Okey, saya tanya soalan. Bila Datuk Usam dah puji DAP macam itu, saya tak ada apa nak cakap lah. Point proven. Ambil contoh. Point proven lah. Saya tak boleh cakap. Rumusan dia. Ambil contoh ya. Ambil contoh. Saudara Lim Guang Eng baru berkawan dengan PAS. Dia telah memperkenalkan role model Omar Abdul Aziz. Di mana Perdana Menteri sendiri daripada UMNO tak pernah guna model ini. Apatah lagi MCA Sami Velu tak pernah sebut nak jadikan Omar Abdul Aziz sebagai role model. Saudara Lim Guang Eng gunakan Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyi Anil Munkar. Kalau nak suruh Sami Velu sebut, dia akan jadi Al-Amru Bil Munkar Wan Nahyi Anil Ma'ruf. Tanya kepada Datuk Usam mengiktiraf Lim Guang Eng sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz. Tanyalah. Kalau itu kehendak beliau, tanyalah. Okey. Cukup tentang itu, kita pergi kepada soalan yang kedua. Dan soalan ini saya nak tuju pada YB Khairi. Soalan saya mudah saja tentang politik ya. YB kata tadi pilihan raya Mac 2008, apapun yang berlaku bukanlah merupakan satu transformasi. Ya, ia merupakan sekadar satu protes rakyat kepada Barisan Nasional. Tapi YB tidak bagi tahu protes rakyat itu kerana apa. Apa sebab rakyat protes pada tahun 2008? Di luar sana orang kata kerana tidak ada keadilan, kerana ada kes-kes yang terpilih, kerana rasuah dan sebagainya. Boleh YB respons? Terima kasih Tuan Pengurusi. Pada pendapat saya, bukan saya kata tidak wujud transformasi. Ada transformasi. Tetapi saya kata bahawa sebahagian besar daripada sebab musabab keputusan pilihan raya yang lepas adalah mengenai protes terhadap Barisan Nasional. Dan ini tidak terhubung kait dengan apa yang dibangkitkan oleh Profesor Aziz tadi, seolah-olah kita ada sindrom pemerintahan di mana kalau undi mengalahkan kita seolah-olah protes. Tetapi kali ini saya percaya protes. Kerana protes ini berpunca daripada janji yang kita buat pada tahun 2004. Kalau saya nak istilahkan transformasi, transformasi bukan berlaku pada tahun 2008, tetapi transformasi berlaku pada tahun 2004, di mana satu tsunami yang lebih besar lagi melanda politik tanah air dengan kemenangan Barisan Nasional sebanyak 90% majoriti di Parlimen Malaysia.
Dan seperti mana yang kita semua dengar pepatah bahasa Inggeris, kota Rom tidak dibina dalam satu hari. Untuk membawa perubahan kepada sistem politik, termasuk membanteras rasuah, keterbukaan yang lebih menyelah dari segi ruang politik dan sebagainya, memerlukan masa. Cuma kita tak dapat deliver, tak dapat tunaikan janji dengan kadar yang cepat. Oleh sebab itu rakyat telah menghukum kita dan kita terima atas demokrasi. Tetapi itulah sebab kita telah ketengahkan rang undang-undang tersebut. Walaupun Profesor Aziz kata ada kelemahan sini sana, tetapi ini permulaan terhadap reformasi Malaysia kepada satu negara yang lebih demokratik dalam masa yang akan datang. Boleh Datuk Usam setuju dengan penjelasan YB Khairi? Saya telah sebutkan bahawa penolakan kepada UMNO Barisan Nasional ialah kerana dasar-dasar mereka sendiri dan amalan rasuah yang tinggi. Tidak ada kebebasan media. Dan saudara Khairi sendiri adalah penyumbang kepada transformasi tersebut, ya. Kalau di Kelantan pada waktu itu saya masih ingat ada seorang anak muda melancarkan perang 18 tahun padan dah nak tawan Kelantan, ya. Tapi nasib baik kerajaan kita tak tumbang, forum pada malam ini boleh diadakan, ya. Kuncinya ialah kerana keangkuhan kuasa, arrogance of power. Kenyataan-kenyataan pimpinan di semua peringkat oleh UMNO Barisan Nasional adalah menggambarkan keangkuhan. Dan keangkuhan tersebut masih berlangsung, masih berlaku, ya. Tengok bagaimana kenyataan terhadap PPP. Bila PPP nak pindah ISA, Presiden Barisan Nasional kata, pengerusi Barisan Nasional kata, PPP boleh tinggalkan Barisan Nasional. Ini adalah satu kenyataan angkuh. Kerana keangkuhan kuasa, arrogance of power. Dan amalan rasuah tersebut masih berlaku. Dan lari daripada prinsip menghormati rakyat yang miskin. Saya beri satu contoh, Telekom. Bila satu pegawai kanan Telekom berpindah kepada satu GLCs yang lain, dia dibayar payout, bayaran untuk dia berpindah tinggal jawatan dia di Telekom 16 juta. Ya. Pada masa yang sama, Telekom telah menswastakan kutipan hutang-hutang bil-bil yang tidak dibayar kepada syarikat swasta, di mana orang kampung biasa termasuk di Kelantan telah menerima tuntutan-tuntutan daripada syarikat swasta ini, di mana setengah daripada panggilan dalam bil mereka adalah begitu meragukan. Kenapa ini berlaku? Kerana telah jauhnya jarak di antara dimut mengadi rakyat dengan apa yang dinikmati oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Dan oleh kerana trend ini berlanjutan, masyarakat bukan Melayu yang telah tidak lagi mengundi Barisan Nasional baru-baru ini tidak akan balik semula pada UMNO Barisan Nasional. Tidak akan balik. Setiap kajian didapati 20% sahaja orang bukan Melayu buat masa ini menyokong UMNO Barisan Nasional. Dan oleh kerana itu asas transformasi tersebut telah wujud, dan saya yakin insya-Allah Islam perlu dipositionkan, diletakkan dalam satu keadaan untuk menjadi teraju utama kepada transformasi politik ini. Barulah kita insya-Allah mencapai satu kedudukan yang baik. Dan saya rasa tak ada salahnya. Kenapa saudara Khairi begitu takut? Kenapa UMNO nyokong-nyokong tadi takut nak terima Islam sebagai asas bersama kita? Okey. Tak pernah. Apa YB? Saya for the record lah, tak pernah kita kata kita tak terima. Cuma saya nak balik kepada apa yang disebut oleh Datuk Usam tadi. Satu perkara yang saya rasa penting untuk kita tegaskan di sini. Memang betul bahawa rakyat menghukum kerana ada beberapa kepincangan yang perlu kita mengatasi. Kita mengakui bukan semua parti politik sempurna. Kita perlu mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh setiap parti politik. Tetapi yang penting di sini, tadi Datuk Usam sebut tentang keangkuhan kuasa, the arrogance of power. Kononnya the arrogance of power, keangkuhan kuasa inilah yang menyebabkan Barisan Nasional tumbang pada pilihan raya yang lepas di 5 buah negeri. Tetapi saya nak ingatkan di sini, keangkuhan kuasa ini cepat berjangkit. Keangkuhan kuasa inilah yang menyebabkan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekali lagi saya mengulangi, 16 hari bulan 9 kita akan perintah negara Malaysia. Itulah arrogance of power. Sudah naik ke kepala. Saudara pengurusi, ingat dengan begitu senang, dengan begitu mudah kita bagi YB habiskan. Saya masih lagi ingat tanggal 15 hari bulan 9 buat satu perhimpunan di Stadium Petaling Jaya di Selangor, menghimpun